Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nak jawab? Tak apa. Oh, Dah mula record. okey. Muhammad Akil. Ya, muka surat 385. Kalau ikut kitab 196. Buku mana? Ni. Tak, kitab yang Ibnu Akil kitab. Oh, ada. 385. Saya. Tapi dah buat Ustaz, tapi kita nak lalu sekali lagi Ustaz. Baik. Kita idza waqa'a khabar anna mukhaffaf. Sini ya. Mana Ustaz? Ya betul. Kanan boleh lah. Baik. Ustaz syair dia tu Ustaz tak nak pergi syair dia, balik ke belakang dulu. 385. Tak apa, kita baca lah terus dia punya ni, syarah dia. Kenapa bulan? Ini 14 10 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a, apabila waqa'a khabaru anna, bila berlaku atau terletak khabar anna. Anna ni mukhaffafah. Maksudnya bacaan kita. Yang asalnya anna, bacaan. Mukhaffafah. Yang asalnya anna, itu saqilah. Kita ringankan dia bacaan. Jadi, waqa' khaba'an, mukhaffafah, maknanya asalnya anna. Jumlatan khaba'anna tadi adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Lam yahtaj ilal fasid. Maka jawapannya tidak berhajat khabar pada khabar anna tadi. Ilal fasil, kepada fasil, pemisah. Contoh, fataqulu, kamu kata alim tu an Zaidun qa'im. An Zaidun qa'imun. Alim tu saya mengetahui. Ini daripada af'alu qulub. Ya. Perlu pada dua maf'ul lebih. Apa nama dia Ustaz? Af'alul qulub. Jadi af'al qulub ni dua maf'ul lebih. Alim tu Muhammadan salihan. Aku mengetahui Muhammad baik. Jadi perlu pada dua maf'ul lebih. Tapi dalam ayat ini sekiranya dia masuk pada anna dan isim dia serta khabar dia. Jadi tempat dua maf'ul lebih itu dia ambil oleh anna, isim dia dan khabar dia. Jadi ketika alim tu, selepas alim tu ada anna mukhaffafah min thaqilah, ada an, asalnya anna. Jadi an. Ya. Asalnya apa? Annahu kan? Khabar anna. An tu asalnya annahu Zaidun qa'imun. Betul? Hu tu balik pada apa Ustaz? Ya, hu tu dhamir sya'an. Oh, dah sya'an. Mahzuf. Jadi isim anna tu mahzuf. Sebab an mukhaffafah tu. Asalnya annahu jadi an. Zaidun qa'imun tu jumlah ismiyah khabar. Asalnya annahu Zaidun. Alim tu annahu Zaidun qa'imun, gitu asalnya. Jadi baca bila kita takhfifkan dia jadi an. Alim tu an, jadi hu tu pun mahzuf.
Khabar dia Zaidun qa'imun. Jadi bila khabar dia Zaidun qa'imun jumlah ismiyah, an tu mukhaffafah, maka dia kata apa? Lam yahtajilah fasil, tidak perlu fasil. Baca alim tu an Zaidun qa'imun min ghaibi, tanpa harfin fasil, huruf yang misahkan baina antara an dan khabar dia. Baik. Baca alim tu an Zaidun qa'imun. Ustaz boleh tanya? No. Ustaz kata tadi alim tu dia maf'ulun qulub, dia perlu dua maf'ul bih. Lepas tu dia jumlah ismiyah Zaidun qa'imun tu dia mengambil tempat dua maf'ul bih. Anna campuran isim dia, khabar dia. Anna, maksudnya annahu kan, annahu Zaidun qa'imun. Anna campuran isim dia, khabar dia, mengambil tempat dua maf'ul bih. Macam ni. Iza khuffifat anna, apabila diringankan anna. Anna tu baca an. Baqiyat ma ala ma kana laha min amal. Kekal dia beramal. Mana ada isim dia, ada khabar dia. Lakin tetapi la yakun ismuha, tidak adalah isim dia ila dhamir sya'an, melainkan dhamir sya'an mahzuf. Ustaz ni kat mana ni? Tengok dekat skrin tu. Oh. Page sebelumnya kan? Belum. Jadi bila anna tu kita ringankan jadi an, jadi khabar dia punya isim dia la yakun ismuha, mesti khabar isim ni dhamir sya'an mahzuf. Asalnya annahu gitu. Wa khabaruha pula, khabarnya la yakunu illa jumlah, mesti jumlah. Contoh alim tu an Zaidun, aku mengetahui an Zaidun qa'imun. An tu mukhaffafah min thaqil. Asalnya wasmu dhamir sya'an wa huwa mahzuf. Asalnya anhu gitu. Alim tu anhu. Aku mengetahui sesungguhnya ia apa tu dalam sya'an Zaidun qa'imun. Khabar dia Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun ni khabar dia ni. Jumlah fi mawdi' rafa' khaba'an. Takdir dia alim tu anhu Zaidun. Anhu alim tu anhu Zaidun qa'imun. Aku mengetahui sungguhnya ini isim ni, isim anna, isim an, Zaidun qa'imun, jumlah ismian khaba'an. Itu maksud dia. Jadi dia kata kalau dia kata apa? Balik. Kalau dia kata idza waqa'a khaba'an, bila khaba'an mukhaffafah jumlah ismiyah yang lam yahtaj ila fasil. Jadi kalau alim tu an Zaidun qa'imun, tak ada boleh fasil antara an dan khabar dia. Alim tu an Zaidun qa'imun, asalnya alim tu anhu dhamir sya'an Zaidun qa'imun khabar, jumlah ismiyah khaba'an. Min ghairi fasil, tidak ada fasil antara an dan khabar dia. Antara an dan khabar ni tak ada fasil. Tak ada. Illa, melainkan idza qusida, bila dimasukkan nafi, maka fayusul bainahuma bi harfin nafi, maka kena gunakan nafi. Contohnya wa an kan, asalnya annahu, asalnya anhu, yang asal anhu ni annahu.
Annahu dhamir sya'an. Ni dhamir sya'an. Bila sebut an, dhamir sya'an ni mahzuf. Ketika kita masukkan nafi, kena letak Allah. Kalau kita masukkan menafikan. Jadi wa alla ilaha illahu. Kalau masuk nafi, maka letak nafi wa alla. Baik. Sesungguhnya tiada satu pun lah ilaha Tuhan yang disembah illahu melainkan dia. Ustaz, di sini yang saya tak faham ni. Nah. La ilaha illa huwa ataupun illa Allah, bukankah itu yang sudah menjadi apa kata frasa yang pengakuan untuk syahadah. Pengakuan la ilaha illa Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bukankah frasa tu dah memang dia datang, dia dah sebenarnya wujud dulu dah sebelum ayat-ayat ni tak? Jadi kalau kita katakan la di situ baru didatangkan, apa tanpa menggunakan annahu khafafah ni, maka la itu sebagai apa, Ustaz? Kalau kita nak kita asalnya apa ni? Kalau kita tulis balik. Nafiah. Jins. Asalnya annahu la ilaha illahu. Ya. La ilaha illallah. Baik, bila kita nak buang jadi an. Biasanya annahu la ilaha illahu. Boleh ya? Ini asalnya. Boleh baca begini. Annahu la ilaha illahu. Baik. Banyak nenek makan. Kalau kita buat jadikan an, Mi banyak. Makan mi lagi. kalau kita jadikan an, kita ringankan dia. Terus setengah. An gitu. Siapkan dia Boleh ya? An. Bila kita baca ringan dia, ya ini kena buang. Ya. Boleh ya? Apa yang kena Sebab buang? bila ni dhamir sya'an. Okey. Kan? Sebab kita ringankan dia. Yang kata anhu baca an. Okey. Lepas tu dia tak boleh. Tak ada la ni. Ya. Dia kata min ghairi fasil. Maknanya asalnya ilahun Tuhan. Maksudnya ilaha tiada Tuhan okey sekat ni. Kita tak boleh buang ni jadi ilaha illahu. Dia tak jadi. Tak jadi makna. An baca macam mana? An ilahu annahu sungguhnya ilah Tuhan. Dia tak ada makna. Apa makna in? Kalau tak ada lah itu. Ada makna kalau kita kata
Kalau kita kata an, artinya annahu. Lepas tu ada tak makna? An tu maksudnya annahu ilahun illahu. Ada tak makna? Apa makna? Kalau terjemuk jadi macam mana? Jadi annahu sesungguhnya ilahun ilahu. Apa maknanya? Tak ada kan? Maksudnya dia kena bawa ilah, bawa la sini. Kalau kita maksudkan dengan nafi, baru kita boleh bawa la sini. Mana ayat tu baru jadi betul. Kalau tidak, tak boleh. Sesungguhnya, la ilaha illallah. La ilaha illahu. Tiada yang disembah melainkan dia. Saya faham pula macam ni Ustaz. Okey. Kalau tak ada la, berarti tidak perlu juga tidak ada illa, sebab la dengan illa tu macam didatangkan kemudian. Dia perangkat. Ibarat perangkat. La illa. Dia macam orang kata al-hasru. Pengkhususan. Kalau Okey. kita berkata la, berarti kita kena plus, kita campur sekali dengan illa. Tu Dia dah bukankah syarat untuk jadi Ringan. buang takhfiqan an ini? Jadi an ni, ya, mesti dia punya khabar dia jumlah ayat. Kalau kita kata ilahun illahu, Bila kita kata ilahun, pada saya lah, bila kita kata ilahun, kita tak bila kita tak ambil la, kita automatik tak boleh ambil illa sebab dia perangkat. Dia cabut dua-dua sekali. Pasang dua-dua sekali. yang tu kita kata dia mesti ada nafi sini lah. Kalau kita kata jumlah ni, kita kata tak ada ilah. Ilahun huwa. Adakah di jumlah ayat? Ilahun huwa. Tuhan adalah dia ataupun Tuhan adalah Allah. Boleh ilahun huwa. Adakah mubtada ilahun mubtada mula dengan Ilahun Allah. Sama boleh dengan mubtada Allah. mula dengan nakirah ilahun? Ilahun huwa tak jadi. Kalau huwa ilahun ya. Ini kita kata huwa ilahun, baru jadi. Okey, Kalau Ustaz. kata an huwa ilah. Kalau kita kata an huwa ilah, boleh tak? An huwa ilah. Alim tu an huwa ilah. Boleh. Boleh tak jadi? Aku mengetahui dia Tuhan. Sesungguhnya dia Tuhan. Dua ilah. Dia Tuhan disembah. Mana alim tu annahu huwa ilah. Yang ni boleh tak ayat macam ni? An huwa ilahun. Boleh sebab dia ada Ini boleh macam ni lah. Alim tu an zaidun qa'imun. Sama. Alim tu an, maknanya annahu, huwa anhu, sungguhnya ia huwa ilah. Dia Tuhan. Huwa jadi mubtada, ilah jadi khabar. Huwa tu makrifah. Tapi bila kita kata ilahun huwa, dia tak jadi ayat. Ini tak jadi mubtada. Ini dia khabar. Jadi, macam nak jadikan jumlah ayat? Okay. Dengar? Ya, dengar. Okay. Macam mana jadikan di ayat? Antaranya, kita masuk la nafi al jins. Ni la nafi al jins kan? La nafi al jins. Jadi ilah ni isim la nafi al jins. Huwa ni khabar dia ataupun khabar ni mahzuf.
Khabar mahzuf taqdiruhu ma'bud. La ilahun ma'budun. Khabar mahzuf. Jadi dia jumlah ayat. Jadi an la ilah, tiada Tuhan disembah. Tiada Tuhan, tiada sesungguhnya. La, tiada sekali-kali Tuhan yang disembah sebenarnya. Ini khabar ilah la nafiyah lijins ni. Ilah la ilaha ni khabar dia ma'budun. Khabar dia mahzuf. Wujuban wajib mahzuf. Kan? La ataupun khabar dia mahzuf. Jadi dia jadi ayat jumlah. Maka ketika itulah kita kata kalau ni contoh ni. Kalau nafi, idza qasida nafi, maka barulah bawa datang la. Maksudnya kalau ayat tu nafi, ya, bawa ada apa? La. Asalnya la nafiyah ni asalnya ilahun al-ilahu. Mana tulis? Saya tulis sini. La nafiyah li jins. Al-ilahu ma'bud. Al-ilahu ma'bud. Ini kan jumlah ismiyah. Ya, semua. Bila kita dapat la nafil jins ini masuk pada jumlah ismiyah. La nafil jins. Letak la. Jadi baca la ilaha walillah. Jadi asalnya jumlah ismiyah. Kan kita kata an tadi mesti khabar dia jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Tapi sebabkan kita maksudkan dia nafi, maka ketika itu letaklah la. La nafi al-jins. La ilaha ma'budun illah. Jadi asalnya mubtada khabar. Kalau kita masukkan, jika tak ada fasil, melainkan kalau kita masukkan nafi, baru letak fasil sini. La ini. Asalnya al-ilahu ma'bud. Tuhan yang disembah. Al-ilahu ma'bud. Tuhan disembah. Mana tiada Tuhan disembah melainkan dia. Jadi letaklah la ni. Asalnya al-ilahu ma'bud. Tuhan yang disembah melainkan dia. Tiada. Patutnya tiada Tuhan yang disembah melainkan dia. Jadi kena letak la nafil jins. Asalnya apa? Jumlah ismiyah. Al-ilahu ma'bud. Jadi la letak nafi. Kalau kita masuk baru boleh letak an. Takfifkan. An. Maksudnya masa bila boleh guna an? Selepasnya jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyah? Al-ilahu ma'bud. Kan? Jadi dia kata tak perlu, kalau kita letak asal, kita kata, kalau kita buat gini, kita kata an al-ilahu ma'bud contohnya. Kita kata an, okey. Contoh. Alim tu okey. Alim tu anil ilahu ma'bud. Aku mengetahui sesungguhnya al-ilahu Tuhan ma'budun disembah.
Dia macam alim tu an Zaidun qa'imun. Sama dia. Alim tu an, ni an maknanya annahu Zaidun qa'imun. Dia ni alim tu an, ini annahu al-ilahu ma'bud. Sungguhnya aku mengetahui sungguhnya al-ilah Tuhan itu ma'bud, disembah. Baik. Sama, ayat ni dengan ayat ni sama tak? Alim tu kan. Yang ni pun alim tu an Zaidun qa'imun dengan alim tu al, kalau sambung anil ilahu, baca bayi bawah ni, anil ilahu ma'budun. Sama tak bentuk ayat ni? Zaidun qa'imun tu jumlah ismiyah. Al ilahu ma'budun jumlah ismiyah. Sama tak? Sama. Sama kan? Ha. Okey. Kalau ayat begini, tak perlu ada fasil. Kan? Kalau kita kata, alim tu anil ilahu ma'bud. Aku mengetahui anil ilahul ma'bud. Mana aku mengetahui annahu sungguhnya al-ilahu Tuhan itu ma'budun, disembah dengan sebenarnya. Baik. Jadi kalau ini tak perlu letak la. Kan? Ya. Kan? Ni. Tak ada fasil. An khabar ni. Ya. Bila berlaku khabar an mukhafaf jumlah ismiyah, jumlah ismiyah gini tak adalah fasil. Illa melainkan idza qusida nafi. Melainkan kalau kita masukkan khabar tu nafi. Maka ketika itu fa yuslubahuma bi harfi nafi. Maka ketika itu kita letaklah huwa nafi. Kita masukkan nafi, letak sini lah. Letak jumlah la nafi li jins kita. La alim tu alla ilaha. Okey. Aku mengetahui sungguh tiada satu pun Tuhan ma'bud yang disembah dengan sebenar. Tiada satu aku mengetahui Allah, bahawa sungguhnya pun Allah tiada satu pun Tuhan al-ma'budun yang disembah dengan sebenarnya. Okey. Itu. Betul? Kalau kita nak khususkan, illa melainkan huwa dia. Dia ni badal daripada ma'bud atau badal daripada ilah. Melainkan dia. Baik. Macam mana i'rab la ilaha illahu? Hu tu jadi apa? Itu jadi badal lah, badal pada ma'bud. Badal daripada apa? Badal daripada ilah. Badal kepada ma'bud. Tak. Ini badal kepada ilah. La ilah. Bukan badal pada ma'bud, badal kepada ilah. Badal kepada ilahu ya Ustaz. Nah. Bukan kepada ma'bud. Tak. Saya pernah dengar Ustaz cakap kepada ma'bud. Sebab ma'bud tu kadang-kala dia orang terjemah sebagai maujudun. Ma'budun. Sama. La tu lah nafi al-jins. Okay. Tak ma'amal inna. Ya.
Okeylah, sekarang baru saya tahu bahawa la dengan illa bukan dia datang sekali, dia bukan perangkat. Illa tu sebenarnya datang kemudian, didatangkan kemudian. Hmm. Okey lah. Kalau macam okeylah, saya rasa okey, faham. Kalau orang lain nak tanya, tanyalah ya. Ustaz, yang ayat yang asal tu la ilaha illahu, tapi Ustaz kata hu tu khabar kepada la tafidul jinsi kan? La ilaha La. illahu. La ilaha illahu dia khabar kepada la jinsi. Di ayat wa la ilaha illahu. Khabar la nafil jins. Khabar dia mahzuf. Mahzuf. Khabar yang mana mahzuf? Khabar Khabar la. la nafil jins. Oh, sepatutnya apa Ustaz? Dia punya khabar dia? Ma'bud. Oh. Oh, saya ingat Ustaz kata dia punya khabar dia huwa, bukan Tak, huwa tu badal kepada Huwa apa? ilah. Oh. Saya dah confuse ni. Tak, ayat yang atas tu asal. Oh, ma'bud tu mahzuf lah ya. Ataupun la ilaha, khabar dia ma'bud ataupun haqqun. La ilaha haqqun itu. La ilaha ma'budun atau la ilaha haqqun. Jadi khabar la nafiyah itu mahzuf. Dia kata la ilaha tu tiada satu pun Tuhan. Apa dia khabar dia? Haqqun, yang benar. Jadi hu tu badal kepada, saya confuse tadi. Ustaz kata badal kepada ilah, tapi yang badal kepada Bukan la ilah, je. badal kepada ilah. Bukan badal kepada ilah, bukan ilah. Hu tu Ilah, badal kepada ilah. badal kepada ilah, kepada Tuhan. Okey, badal kepada ilah. Saya silap. Badal kepada ilah. Pada ilah, bukan ilah, Okay. ilah. Okey. Jadi asal maknanya la ilaha haqqun gitu. Akun dia khabar yang mahzuf lah. Aku maujudun apa-apalah kan. Okey, hu tu betul kata tadi. Kalau kita kata la ilaha haqqun illahu, betul kata Puan Siti, hu tu badal kepada haqqun. Khabar dia. So hu tu badal kepada khabar. Badal pada khabar. Bukan badal kepada, Bukan badal pada ilah. Dia ada khilaf, tapi ambil yang mudah. Yang mudah gini. Dia kata la ilaha, asalnya la ilaha haqqun illahu. Jadi hu tu badal kepada haqqun. Lagi mudah. Jadi la ilaha, tak ada satu Tuhan pun. Haqqun, yang benar. Illa melainkan hu, dia tu siapa? Dia tu haqqun. Jadi dia badal kepada apa?
Badal kepada khabar tadi hakun. Lagi bodoh. Bayar mahzuf. Tak payah kata badal kepada ilah. Nanti pening pula lah tadi. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah. Kan? Illahu, melainkan dia. Dia apa? Dia ilah. Jadi ada macam tak jelas itu. Jadi yang lebih tepatnya hu tu, ataupun kalau kita kata la ilaha illallah, Allah tu hu tu dia badal kepada khabar mahzuf tadi hakun. Ya. Jadi Ya, betul. jadi bila kita nampak Puan nama. Ada ke Puan Masita ke ada tadi? Kita tak ada. Puan Maimunah. Maimunah. Tadi badal kepada ma'bud tadi kan? Badal kepada ma'bud atau badal kepada hak. Kalau kita kata la ilaha ma'budun, nanti badal kepada ma'bud. Huwa tu. Tiada Tuhan yang disembah. Melainkan dia ma'bud tadi. Atau dia hak. Jadi Allah tu huwa tu badal kepada khabar tadi. Jadi la ilaha tu dia jumlah ilaha. La nafiya li jins. Asalnya al-ilahu ma'budun atau al-ilahu haqqun. Jadi la ilaha haqqun. Jadi wa alla ilaha illahu, bahawa la ilaha illahu. Jadi ada la itu sebab kita masukkan nafi. Ayat tu jumlah tu nafi. Al-ilahu ma'budun asalnya. Al-ilahu ma'budun atau al-ilahu haqqun. Itu asalnya. Bila kita masukkan nafi, mana tiada Tuhan yang disembah, baru letak la. La ilaha haqqun illahu, melainkan dia. Wal antum muslimun, adakah kamu, tidakkah kamu jadi orang yang Islam? Wal antum muslimun. Jadi khabar an yang mana Ustaz? Khabar an. Ah. An mana? An La ilaha apa illallah. tadi? An mukhafafan tu la ilaha illahu. Yang semua tu lah semua tu dia khabar. Semua tu khabar al. Dia punya Maksudnya annahu isim. la ilaha illahu. Nam. Isim dia masih damir sya'ni yang Masih damir sya'an mahzuf. Okey. Maksudnya kalau kita nak buat an, ya, ayat tu jenis nafi boleh lah. Khabar jenis nafi letak lah. Kita kata alla ta'budu illallah. Itu khabar alla la apa kata? Kita kata la aminun fil fasl. La aminun fil fasl. Jadi alim tu alla aminun fil fasl. Boleh lah gitu. Asalnya la aminun. Kita kata la, tak ada, bukan la biasa, la nafi. La aminun tu khabar. Dengan mubtada. Fil fasl tu khabar. Jumlah syibih jumlah. Jadi kita kata la aminun fil fasl. Jadi letaklah alim tu alla aminun fil fasl. Jadi kalau selepas an mukhafafah tu, jumlah nafiyah boleh selepas dia. Itu maksudnya. Maknanya boleh letak mana-mana jumlah nafiyah, jumlah ismiyah nafiyah, jumlah ismiyah yang nafi. Boleh letak selepas apa? An. Asalnya anhu. Ya, gitu. Baca Allah. Boleh ya? Cuba kita buat jumlah ismiyah. Contoh kita kata apa jumlah ismiyah? Kita kata talibun fil fasli. At-talibu fil fasli. La talibun fil fasli.
La talibun fil fasli. Ataupun ahadun fil fasli. La ahadun fil fasli. Jadi kita alim tu an la ahadun fil fasli. Jadi jumlah ahadun jumlah ismiyah, ahadun fil fasli, la ahadun fil fasli. Tak ada seorang pun dalam kelas. La ahadun fil fasli. La ahad fil fasli. Jadi kita letak alim tu alla ahadun fil fasli. Ya. Jadi kalau jumlah ismiyah nafi boleh letak selepas an. Yang dhamir sya' ni mahzuf. Asalnya anhu la ahadun fil fasli. Jadi alla ahadun fil fasli. Tak ada seorang pun dalam kelas. Tak ada seorang dalam kelas. Boleh ya? Ada soalan? Macam jelas lah. Ada ke dah habis? 10 minit lagi. Ya? Ada 10 10 minit lagi. Jelas. Maksudnya kalau kita buat jumlah ismiyah manfiyah, jumlah ismiyah nafi, letaklah an, boleh letak an selepas. Bagi contoh jumlah ismiyah nafi, contohnya. Tak ada tu. Jumlah ismiyah muslimun la yakzib. Jumlah apa ni? Mana Ustaz? Muslimun? Muslimun la yakzib. Orang Islam tak tipu. Kan? Saya. Jumlah ismiyah kan? Muslimun la yakzib. Muslim orang Islam tak tipu. Kalau kita kata la muslimun yakzib. Taklah kata la muslimun la yakzib. Tak. La muslimun yakzib. Tak ada orang Islam yang tipu. La muslimun yakzibu. Ni jumlah nafi tak? Ya. Betul tak? Ya. Jumlah ismiyah kan? Mula-mula dengan ya nafi kan? La muslimun tak ada orang Islam yang itu boleh lagi. Alim tu aku kata sungguhnya an. Alim tu alla muslimun yakzib. Bila dia ada fasil. Sebab kita masukkan jumlah ismiyah ni, kita masukkan apa? Qusida nafi. Jadi kita masukkan nafi, maka letaklah alim tu alla muslimun yakzib. Aku mengetahui bahawa sungguhnya tak ada orang Islam menipu. Jumlah ismiyah yang mana Ustaz? Jumlah ismiyah yang mana? Jumlah ismiyah La la tadi kan kita buat tadi. Muslimun yakzib. Lepas tu kita letak la muslimun yakzib. Boleh. Muslimun tu bukan nakirah. Nakirah kan ismiyah. tak. Muslimun bukan nakirah. Muslimun. Mubtada' nakirah. Betul? Tak boleh. Mubtada' nakirah. Jadi mana jumlah dia? Jumlah ismiyah muslimun yakzib. Yang ni kita boleh mubtada' nakirah pasalnya apa? Sebab khabar dia jumlah fi'liyah. Kalau khabar jumlah fi'liyah boleh mubtada' nakirah. Oh, okey. Jadi asalnya alim tu anhu la muslim yakzib. Aku mengetahui sungguhnya tiada orang Islam yang nipu. Jadi jumlah ismiyah tu la muslim yakzib tu fi mahali rafa'in khabar anna. Khaba'an apa mukhaffafah. Asalnya kalau kita baca alim tu annahu la muslimun yakzib.
Ustaz kat sini Boleh ya? kata boleh hazaf domesyan tu lah. Yang pertama boleh kalau hafafah boleh hazaf domesyan. Tetapi jika Kena hazaf. Nah. boleh hazaf. Tapi kalau kita buat ayat untuk nafi, dia boleh diasing. Kalau minta maaf, kalau dia cuma jumlah ismiyah, kita hazaf, kita gunakan al-mukhafafah ni, kita boleh hazaf domesyan. Tetapi kalau kita nak buat ayat nafiyah, kita hazaf domesyan, kita boleh tambah fasil, iaitu la, untuk menidakkan dia. Tapi masih jumlah ismiyah. Ya Ustaz, tu Ustaz nak cakap kat sini. Ya. 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 Baiklah Ustaz. Dia nak cerita kalau dia sebenarnya kalau selepas an tu kita boleh buat jumlah ismiyah. Kita kata alim tu an muslimun la yakzib. Kalau kita buat alim tu, contoh ayat kita. Ustaz, kalau kita buat alim tu apa? Alim tu bukan kalau kita nak letak juga dekat sini, boleh tak? Kalau kita letakkan balik asal alim tu, Ya. Innahu la muslimun yakizab. Alim tu annahu. Kalau kita tak nak ringankan dia, kita letak balik domesyan tu, boleh lah. Boleh. Kat sini kita nak ringankan penggunaan. Tak dengar putus. Tak clear, putus-putus. Alim tu annahu, sesungguhnya muslimun la yakzib. Maksudnya kita buat ini. Alim tu tidak diringankan lah. Masih boleh ke? Ataupun sebab dekat sini jika kita nak gunakan dia sebagai kita meringankan ni tajuk kat sini kan. Ya. Kalau kita tak ringankan, kita kata annahu boleh. Kita kata alim tu annahu. Betul. Kalau kata alim tu annahu muslimun la yakzib. Boleh. Masih tak payah. Tapi kalau kita ringankan dia, tapi kita kena buang hu ni. Dia kata alim tu an gitu, jangan kata anhu. Betul. Tapi kalau kita gunakan kedua, khabar dia mesti jumlah. Okey. Dia punya mahul lebih mana Ustaz? Alim tu anla muslim yakzib. Jumlah daripada anna isim dan khabar dia tu mengambil tempat 2 maf'ul lebih. Dia bukan yang Kalau maf'ul lebih tak ada lah. Dia ambil tempat oleh jumlah anna, isim dan khabar. Kalau nak i'rab macam mana? Ambil tempat. Baik, ada kita jumlah anna wa ismu khabar. Ada 2 minit. 5 kali. Sadda, dia kata sadda masadda maf'ulai bih. Sadda masadda maf'ulai bih. Okey. Sadda masadda ni artinya mengambil tempat. Maf'ulai bih, 2 maf'ul bih. Maf'ulai bih. Okey. Alright Ustaz, terima kasih. Baik, insyaAllah kita sambung lagi nanti pada minggu depan. InsyaAllah tajuk dua orang ni ulang balik. Bukan ulang, sambung ya. Terima kasih Ustaz. Kalau khabar dia pula jumlah fi'liyah. Tadi khabar jumlah. Khabar an khabar pada dia jumlah ismiyah. Kena ada fasil. Huwa nafi. Kalau kita masukkan nafi. Kalau tak masukkan nafi, tak ada lah buat nafi. Itulah. Ustaz kita tengok alim tu alla muslimun yakzib. Alim tu alla muslimun. Alim tu an alim tu
am